Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, cikgu akan sambung untuk siri yang kedua bagi teori fotoelektrik Einstein. Okey, untuk siri 2 cikgu akan menerangkan tentang frekuensi ambang dan juga fungsi kerja. Okey, mari kita tengok slide yang cikgu sediakan. Okey, yang pertama ialah fungsi kerja. Fungsi kerja ialah tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Okey, simbol untuk fungsi kerja ialah huruf W dan unitnya ialah joule. Okey, daripada gambar yang cikgu letak ni, okey, kita dah sedia tahu bahawa kesan fotoelektrik ialah pelepasan elektron daripada permukaan logam apabila disinari oleh cahaya. Okey, jadi apa itu fungsi kerja? Fungsi kerja ni ialah tenaga yang minimum yang diperlukan oleh elektron untuk keluar daripada permukaan logam. Okey, jadi dia memerlukan satu nilai tenaga yang tertentu untuk dia keluar daripada permukaan logam. Jika nilai tenaga yang diberikan adalah rendah, dia takkan keluar daripada permukaan logam, dan jika tenaga yang diberikan lebih tinggi daripada fungsi kerja, okey, elektron itu akan keluar dan dia akan mempunyai tenaga kinetik yang tinggi untuk dia bergerak. Okey, jadi untuk fungsi kerja ni, ia hanya melibatkan tenaga yang tertentu ataupun tenaga minimum untuk elektron keluar sahaja daripada permukaan logam. Okey, apabila graf, bila kita lakarkan graf Kmax melawan frekuensi, so tenaga kinetik maksimum sebagai paksi Y dan frekuensi sebagai paksi X. Kemudian kita plotkan graf ni. Kemudian kita pintaskan sehingga paksi Y. So kita akan dapat nilai fungsi kerja. Fungsi kerja ni dia akan memintas paksi Y. So nilai dia adalah nilai negatif W. So kalau kamu dapat graf Kmax melawan frekuensi, kamu akan dapat fungsi kerja berada di paksi Y, di pintasan paksi Y. Seterusnya kita akan lihat apa pula frekuensi ambang, ataupun kita selalu sebut sebagai F0. Frekuensi ambang. Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik. Maksudnya nilai frekuensi yang minimum yang diperlukan supaya fotoelektrik berlaku. Simbol dia adalah huruf F0, dan unitnya adalah Hertz. Frekuensi unit mestilah Hertz. Contohnya macam ni, bila kita nak kesan fotoelektrik berlaku, kita akan sinarkan cahaya pada satu katod, ataupun logam. Kemudian kita akan tengok elektron akan keluar. Tapi kalau elektron tak keluar, maksudnya kesan fotoelektrik tidak berlaku. Kita tak nampak kan elektron keluar, tapi kita tengok pada bacaan galvanometer ada tak elektron bergerak. Dan jika tiada bacaan pada galvanometer, maksudnya tiada elektron yang terlepas keluar. Jadi maksudnya frekuensi cahaya yang kita bagi tu tak cukup untuk berlaku kesan fotoelektrik. Jadi untuk lebih jelas, kita boleh tengok gambar ni. Bagaimanakah frekuensi cahaya mempengaruhi kesan fotoelektrik? Daripada gambar yang cikgu letak ni, kita ada 3 warna cahaya. Kita ada warna merah, warna hijau dan warna biru. Dan nilai frekuensinya berbeza-beza. Yang mana warna merah, panjang gelombang paling tinggi bermakna frekuensi dia rendah, dan warna biru frekuensi paling tinggi kerana panjang gelombang paling rendah. Daripada gambar ni kamu boleh nampak ni,
Tiada elektron dikeluarkan apabila sinar cahaya warna merah disinarkan pada permukaan logam. Okey, permukaan logam potasium. Okey, jadi ini bermaksud frekuensi cahaya merah ni tidak mencapai frekuensi minimum ataupun frekuensi ambang untuk logam tu mengeluarkan elektron. Okey, kita bagi cahaya hijau, okey, elektron ada keluar. Okey, dan warna biru pun ada juga elektron yang keluar. Okey, jadi maksud dia bukanlah frekuensi ambang ni dipengaruhi oleh warna cahaya. Okey, tapi setiap logam dia mempunyai frekuensi ambang yang tertentu. Okey, macam warna merah ni, katalah kalau kita bagi dekat logam lain, kemungkinan ada elektron akan keluar. Okey, sebab frekuensi ambang tu tidak dipengaruhi oleh warna cahaya tetapi dipengaruhi oleh jenis logam. Okey. Okey, seterusnya bagaimana kita nak dapatkan nilai frekuensi ambang? Okey, macam cikgu kata tadi, nilai frekuensi ambang bukannya bergantung kepada warna cahaya. Okey, tetapi setiap logam yang tertentu akan mempunyai frekuensi ambang yang berbeza. Okey, cara dia kita nak dapatkan frekuensi ambang sama iaitu kita kena plotkan graf Kmax melawan frekuensi. Okey, kita akan dapat satu garis lurus. Okey, kita plotkan, kita akan dapat satu garis lurus yang akan menyentuh paksi X. Okey, berkecerunan positif dan tidak melalui asalan. Okey, so dia tak kena asalan jadi dia akan memintas pada paksi X. Okey, jadi nilai pintasan paksi X itulah dikenali sebagai frekuensi ambang. Okey, frekuensi permulaan untuk elektron dibebaskan. Okey, untuk elektron keluar daripada permukaan logam. Okey, jika nilai frekuensi yang diberikan adalah rendah daripada nilai F0 ni, maka tiada elektron yang akan keluar daripada permukaan logam. Okey, so macam cikgu kata tadi kan, okey, frekuensi ambang adalah dipengaruhi oleh jenis logam. Okey, jadi kalau kita plotkan Kmax melawan frekuensi untuk beberapa jenis logam, okey, kita ada logam A, logam B dan juga logam C, A, B dan C. Okey, so kita akan dapati kecerunan graf adalah sama tetapi nilai pintasan X adalah berbeza. Okey. Okey, so kita bukan tengok kecerunan, kita tengok pintasan. Okey, tengok pintasan A. Okey, pintasan untuk logam A adalah rendah. Jadi F0 dia adalah rendah. Okey. Untuk logam B sederhana, jadi F0 dia ataupun frekuensi ambang dia sederhana. Dan untuk logam C, frekuensi ambang dia adalah paling tinggi, jadi kita perlukan frekuensi yang tinggi untuk mengeluarkan elektron. Okey, so macam cikgu kata tadi kan, warna merah tadi tak berjaya mengeluarkan elektron kan. Okey, so kita cuba dekat logam yang mempunyai frekuensi ambang yang rendah. Okey, so dia akan boleh mengeluarkan elektron daripada logam tersebut. Okey. Akhir sekali, kita akan tengok hubungan antara fungsi kerja dan frekuensi ambang. Okey, hubungan antara fungsi kerja dan frekuensi ambang boleh ditentukan melalui hubungan W bersamaan dengan H kali F0. Okey, fungsi kerja bersamaan dengan pembalas Planck kali dengan frekuensi ambang. Fotoelektron akan memperoleh tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Oleh itu, semakin tinggi frekuensi ambang sesuatu logam, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Ini bermakna tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah tinggi bergantung kepada apa? Kepada nilai frekuensi ambang. Okey, cuba tengok gambar ni. Daripada graf Kmax melawan frekuensi, okey, kita ada
logam pertama hingga logam yang kelima. Okey, kita tengok. Logam pertama, bila F0 dia rendah, W dia pun rendah. Tapi kalau yang kelima, apabila F0 dia tinggi, nilai W pun tinggi. Okey, itu hubungan dia ya. Okey. So cikgu harap penerangan cikgu ni dapat membantu kamu untuk memahami lagi tajuk kesan fotoelektrik sehingga bertemu lagi untuk siri yang akan datang. Sekian, terima kasih.